Halo, selamat petang. Selamat datang ke sesi tanya Yuska number 19. Wah, baru aja dulu buat sesi nombor 1 sudah jadi 19 pula ya. Okey, hari ini dekorasi saya ini adalah hadiah daripada kawan yang datang daripada Singapura. Ini sebenarnya pewangi diffuser burung hantu ni. Diffuser burung hantu yang dia bawa daripada Singapura. Saya ada open house Sabtu lalu, dia bagi saya ni cantik. Saya sebenarnya suka burung hantu juga. Nampak pattern ni pun cantik juga, warna kelabu. Ada bau lemongrass di sini. Kepada kamu yang ada guna diffuser, cantik juga. Sebenarnya saiz begini kecil je. Saya nak tengok ada dia punya dekorasi. Nampak, letaklah essential oil di belakang. Lepas tu kita letak je lah, letak batang ni ke atas, and then letak di bilik. Dah wangi bilik tu. Cantik tak ni? Saya suka. Saya amat suka burung hantu juga. Saya rasa ini sangat cantik daripada dia, hadiah daripada dia lah. Okay, topik saya hari ini ialah 10 risiko yang perlu anda tahu jika, dah lama saya tak buat topik ni ya. 10 risiko yang bakal diterima jika kamu berurusan dengan skim sambung bayar. Saya sangat tidak cadangkan anda untuk buat skim ni. Skim ni sebenarnya dah lama dah. Daripada bisnes 20 tahun lalu kita pun sudah, syarikat kita pun sudah terima call. Tuan ada buat skim sambung bayar. Saya pun dah kata tak lah. Sambung bayar sebenarnya menyalahi undang-undang. Nanti saya ceritakanlah 10 risiko yang akan diterima ya, untuk pembeli dan penjual juga. Dan kenapa kerajaan tidak benarkan pembeli kereta atau penjual kereta masuk dalam skim sambung bayar. Nanti saya akan ceritakan. Okey, seperti biasa, jika anda ada apa-apa soalan, saya akan berhentikan topik saya hari ini dan akan jawab soalan anda. So jangan segan ya, boleh tanya saya soalan. Saya rasa saya baru dapat satu idea. Khamis akan datang, saya akan bagikan free gift. Khamis saya ada appointment sebenarnya malam lah. Jumaat sesi saya seterusnya saya akan adakan satu hadiah. Kan saya baru start buatkan division baru, aksesori. Saya akan beri hadiah Samurai Lip tu. Belum tahu lagi macam mana nak bagi hadiah tu. So bagi anda yang sekarang hari ni tak ada, baru dapat hadiah idea hari ni aja. So Jumaat dalam pukul 9 saya akan bagi Samurai Lip tu, warna merah, 3 color, warna merah, warna biru dan warna hitam. Saya akan bagikan hadiah lah. Nanti saya akan fikirkan apakah peraduan yang saya boleh buatkan supaya anda boleh menangi Samurai Lip. Samurai Lip kamu tahu kan, yang letak sebagai bumper protector, letak sangat garang. Saya sudah letak di beberapa kereta saya, sangat cantik. Okey, ada peraduannya hari Jumaat yang akan datang ni. Saya ada satu peraduan anda boleh menang. Nanti saya fikirkan, besok saya panggil tim marketing saya fikirkan apa peraduan yang untuk dibuat di dalam sesi live saya ini supaya kita boleh menangi. Adalah, janganlah tak payahlah tengok saya tak dapat hadiah. Kali ini saya bagilah hadiah ya. So, exciting sikit lah. Okey, saya dah cakap tadi, topik saya hari ini ialah 10 risiko yang bakal anda hadapi jika anda buat skim sambung bayar. Nasihat saya, jangan buat skim sambung bayar ya. Ia menyalahi undang-undang. Paling penting sekali, fundamental paling basic sekali ialah sudah menyalahi undang, dan mesti ada bini saya sudah bagi temptation untuk bagi saya makanan. Ni ada, dia bagi saya ini makanan orang Cina. Selalu orang kahwin orang Cina akan makan dia sesame seed. Boleh nampak sesame seed. Mana sesame seed dia panjang begini aja, tak panjang. Ini orang kahwin ke? Orang kahwin dia akan bagi, orang Hokkien kahwin dia akan bagi kepada tetamu je yang datang. Saya tak akan ceritakan ini hari ini ya. Dia distract saya. Sengaja distract saya hari ini. Hari ini tak ada manisan, so dia bagi saya pula biskuit. Okey, tanpa saya tunda lagi, saya bagi ini, kita cerita daripada segi penjual ya. Apa akan jadi jika kamu, kalau tak ada buat apa-apa jadi, nasiblah kamu. Tapi sebenarnya bakal risikonya memang sangat tinggi ya. Risiko nombor 1 untuk apa yang saya cakap tadi, untuk penjual. Risiko nombor 1, jika pembeli
anda terbabit dalam kes jenayah, kamu tekanlah siapakah dia. Pihak polis akan cari siapa dulu. Nama geran siapa? Orang yang jual tu sebenarnya geran sana tidak tukar. So kalau dia tak dapat cari pembeli anda, dia akan trace JPJ nombor kereta tu. Siapalah pemilik sebenar kereta ni? Penjual tu yang akan dipanggil oleh pihak polis. Siapa akan pergi mahkamah? Penjual lah pergi mahkamah. Bagilah dia tengok agreement, tengok apa itu hakim cakap ya. Tak akan digunakan. Itu actually sebenarnya tip terakhir nombor 10. Tapi saya cerita dulu agreement yang orang katalah dah pergi police report ke, dah pergi peguam ke, percayalah saya, sampai mahkamah hakim akan ketahui kamu agreement apa ni. Ini tidak sah di mahkamah. Jangan percaya. Boleh pergi balai polis. Dalam stesen polis, kerja pihak polis ialah ambil report kamu. Dia tak kisah sama ada report tu boleh ke. Dia akan tanya apa tujuan. Oh, ini untuk protect saya. Dia tak kata boleh guna atau tidak. Dia cuma tolong kamu tulis report, itu aja. Sama ada report itu boleh digunakan, itu kamu kena tahu sendiri ya. Pihak polis bukan tahu semua. Dia jenayah lebih pandai. Ini komersial sebenarnya, commercial crime, tak boleh buat sambung bayar. Nombor satu saya cakap tadi, jika pembeli kamu terbabit ke jenayah kes, siapa yang kena? Penjual yang kena ya. Jangan cuba bagi dia agreement kata sudah jual, dia tak kisah. Siapa nama di dalam geran, dialah orang yang akan kena ya. Kalau pembeli buat jenayah ya, pergi bunuh orang, pergi rompak orang, dia hilang diri, pihak polis akan tengok nombor kereta and trace balik. Dia tanya JPJ terus, siapa yang kena? Penjual akan kena ya. Sangat-sangat besar punya risiko untuk penjual. Nombor 2, selalu sering ditanya ya, saman bila pembeli ini kena, siapa yang beli? Sama jawapan dia sebenarnya ni semua balik kepada penjual. Cubalah cari dia balik ya. Cuba cari balik, nanti kata okeylah, nanti saya akan bayarkan. Di dalam geran tu tulis siapa nama. Kamu cuba panggil dia lah, boleh bayar, cubalah. Nanti kamu nak lutut, panggil dia bayar, cubalah. Nanti kamu akan susahlah. Sering jadi macam ni ya. JPJ sama, kamu punya kereta tu kena saman, dia akan diblok di JPJ, nanti kereta kamu yang lain pun juga kena ya. Jangan kerana senang nak jual, nanti kamu kena tanggung risiko. Kena beli kereta, jual kereta, kena lihat jauh sikit ya. Jangan kerana senanglah orang ni kata nak beli lebih tinggi daripada pasaran, kamu nak jual beria-ria nak jual ya. Risiko sangat tinggi kalau kamu jual ya. Saman-saman semua pergi kepada siapa nama di dalam geran. Setahu kepada orang yang dia dah tahu, apabila kamu buat skim sambung bayar, nama di dalam geran tidak ditukar. Itulah fundamental kenapa skim sambung bayar sangat-sangat risiko tinggi. Semua risiko ditanggung oleh penjual kerana dia tidak tukar nama ya. Loan belum lagi settle, dia panggil dia sambung bayar aja. Itu pasal kenapa kerajaan kata tidak boleh buat. Okey, kita berlanjutkan kepada poin nombor 3, risiko untuk penjual. Kamu pun tahulah siapakah pembeli skim sambung bayar ni. Orang yang tak boleh buat loan. Kalau dia boleh buat loan, dia tidak akan beli kereta kamu. Nama dia memang mungkin sudah blacklist, bayaran-bayaran dia memang tak boleh bayar punya orang. So kamu jual kereta kepada seorang yang tak boleh bayar. Kita tengok probability statistics, orang yang akan beli kamu, bakal dia peratusan sangat tinggi dia tidak akan dapat bayar loan kereta kamu juga. Itu pasal dia nak buat kamu biasa membayar. Fikirlah, kena fikir dulu. Ya. So at the end of the day, dia tak akan dapat bayar. Tuan Mamat, daripada Johor Bahru, khabar baik Tuan Mamat. Saya masih ingat nama ya. Hari itu saya ada kata tak dapat baca nama Jawi kamu. Tuan Mamat, khabar baik, apa khabar? Ya. Tadi saya ada kata ini ialah dekorasi hari ini, ialah diffuser. Dia akan keluarkan wangi. Di dalam ia ialah minyak lemongrass, so sangat-sangat wangi ya. Okey, tadi saya kata nombor 3, risiko untuk penjual ialah kebanyakan kesnya orang yang membeli kereta kamu, sebenarnya dia punya record finance dia memang sangat teruk.
kebanyakan kes lah. Saya tak ada kata semua orang jangan kecam saya, tapi inilah kita kata probability kenapa dia nak buat kamu punya kes. Kalau boleh dia buat loan sendiri, kerana nanti saya akan cerita lagi risiko untuk pembeli juga sama banyak, sangat lebih daripada penjual. So dua-dua ada risiko. Kenapa kamu nak masuk? Dia macam kamu kahwin ni satu orang, sign apa borang pun kamu berdua bukan suami isteri tau. Itulah skim sambung bayar ya. Dia ada status di dalam undang-undang ya. Kamu sudah masuk satu agreement dengan satu orang tanpa menandangi apa-apa. Orang kata boleh sign agreement ya, boleh pergi lawyer, boleh buat stamping semua ya, boleh dapat police report ya. Percayalah saya, semua tidak boleh digunakan di mahkamah ya. Jangan percaya orang-orang di luar yang kata oh ada semua ni, tidak boleh digunakan. Kamu boleh research di internet, tak perlu percaya saya. Walaupun kita sudah buat bisnes 30 lebih tahun, sudah 20 lebih tahun orang tanya kita, tuan ada buat sambung bayar? Setiap kali kita kata tiada. Kita orang bisnes, takkan kita tak nak untung ya. Bisnes begini tidak boleh untung, dia akan mendapatkan banyak keburukan. Orang itu akan cari kita balik. So kita tidak buat bisnes sebegini yang ada kita panggil masalah yang akan datang. Ni Tuan Mamat kata, saya dulu buat sambung bayar dengan sofa, okey sekarang geran dah ditata. Nasib baiklah Tuan Mamat, kamu dapat semua ni semua. Saya tidak kata 100% skim ni. Kalau kamu bertua, kawan kamu masih ada, nanti saya akan ceritakan tentang kalau pemilik meninggal dunia. Itulah selalu saya dapat soalan daripada orang, bolehkah saya tukar nama kalau pemilik sudah meninggal, kalau tak dapat cari orang tu. Tuan Mamat, kamu sangat bertua, kawan kamu, saya tidak curse dia, saya tak kecam, kata dia masih lagi bernyawa, masih boleh tukar nama. Inilah bakal risiko-risiko yang anda akan terima ya. Nasiblah Tuan Mamat, saya tumpang gembira tuan dapat tukar nama semua ya, kerana kadang-kadang kita tidak tahulah aksiden ke apa ke. Nanti saya akan ceritakan lebih untuk orang yang beli dia. Okey. Tadi saya kata lagi risiko nombor 3 ialah untuk pembeli tidak bayar ansuran sangat tinggi. Risiko nombor 4 untuk penjual ialah kita kata jual atas jual. Bayangkan kamu jual kereta kamu kepada Tuan Ali sebagai sambung bayar ya. Jual ya, sambung bayar, kata aja dalam geran tak ada tukar nama. Okey, Tuan Ali jual kepada Tuan Ahmad. Tadi saya ada 3 buku yang 3 color ya. Ini kamu original punya owner ya. Okey, kamu jual kepada Tuan Ali yang warna hijau ni ya. Tuan Ali jual kepada Tuan Ahmad. Tuan Ahmad tak tahu jual kepada berapa orang ya. Kamu kalau salah satu orang tidak bayar, kamu sebagai pemilik asalnya nak cari siapa? Tanya, cek lah. Kamu takkan ada masa untuk cek. Mungkin sudah jual kepada 10 orang. Saya tak tahulah, saya dah jual bagi dia. Kamu nak jual, kamu sign agreement dengan ini orang. Walaupun saya kata agreement itu tidak berkesan. Okey, katakan kamu percayalah agreement itu. Kamu dah jual kepada ini orang, jual ini. Berapa agreement kamu nak tengok tu? Kamu faham tak dia punya berapa rumitnya hubungan ini? Sangat-sangat rumit ya. Jangan buat. Okey, kamu faham ya? Okey, jual after jual. Nanti kamu mau trace balik salah satu orang tak nak bayar, nak cari siapa ya. Kalau kamu nasib baik, orang tu bayar habis, okey, semua dia beres ya. Tukar nama termasuk, kamu akan sangat nasib baik. Kalau kamu dapati dalam hubungan begitu banyak ni, tak tahu siapa yang bayar ya. Saya pernah nampak Lamborghini, Ferrari pun nak sambung bayar ya. Bayar sampai bila tu? Berapa tangan akan pergi sampai kamu tak tahu siapa sebenarnya sedang pegang kereta tu. Okey, tadi saya sudah ceritakan 4 risiko untuk penjual. Nombor 1, jika terbabit jenayah, pemunya asalnya masih akan kena. Polis ataupun mahkamah akan cari pemilik di dalam geran, bukan pemilik dalam agreement kamu. Court tidak akan tengok agreement kamu. Itu memang tidak boleh diguna. Nombor 2, jika pembeli kamu kena saman akan pergi balik kepada geran lagi ya. Geran siapa? Itulah nama orang yang kena. Kamu cari balik dia lah. Kalau kamu tahu dia masih guna. Kalau macam saya kata jual after jual, dia kata saya dah jual kereta tu, sebenarnya bukan yang saya kena. Kamu lah
Bermulalah kamu punya mimpi ngeri. Tak tahu siapa pula yang memandu. Siapakah owner sebenar sekarang? Mana nak cari ya? Kalau A dengan B masih okey. A, B, C, D, E, F, G sampai Z saya tidak tahu sampai bila. Tidak tahu sama siapa nak bayar. Saya dah lepas tangan dah. Itulah masalah dia. Itu nombor 2 ya, saman. Nombor 3, kebanyakan kesnya pembeli orang yang beli kereta skim kamu selalunya ada masalah finance ya. So tinggi kemungkinannya pembeli itu, saya tidak kata semua orang, tinggi kemungkinan kebanyakan orang yang beli skim sambung bayar ini tidak mampu membayar. So kamu balik kepada bank akan isu surat bukan kepada pembeli baru, kepada nama geran lagi sama, balik kepada orang yang dalam gerannya. Kamu tahu kan sekarang berapa pentingnya nama itu ditukar. Tidak ditukar, semua orang akan cari siapakah pemilik itu. Kenapa kita tidak boleh buat kes ni ya? Okey, nombor 4 tadi saya dah kata, kamu sudah jual kepada dia jual kepada dia, jual, kita tidak tahu siapa ya. Ya, itu kamu tahu kan? Ya. Pasal banyak complication, so kerajaan sudah kata skim sambung bayar sebenarnya tidak boleh dilakukan, dia menyalahi undang-undang. Ada orang kata saya tak kisah, saya dah okey, saya kenal dia, saya tiada apa-apa, saya cuma kata risiko aja ya. Okey, kita sekarang ke seterusnya ialah risiko kepada pembeli. Tuan Mamat tadi ialah pembeli ya. Sekarang saya ceritakan risiko. Nasib Tuan Mamat, kereta sudah habis bayar, sudah dapat ditukar nama semua. Tuan sudah kira memang bertuah lah. Sekarang saya ceritakan ialah tip nombor 5 ya. Apa yang akan jadi kalau sebagai pembeli, kalau orang itu meninggal, penjual kereta kamu meninggal, sangat susah untuk tukar nama. 6 bulan untuk tukar nama kepada pewaris dia. Itu pun kalau pewaris tak challenge kamu dia kata, oh sekarang saya mewarisi kereta kamu. Kamu sebagai pembeli, bagilah dia tengok surat-surat ni. Ada surat police report, ada agreement daripada lawyer, siap stamp lagi. Kamu bawalah kepada dia. Dia kata, saya tak kisah, sekarang saya dalam kesukaran kewangan, saya nak juga kereta kamu. Sebagai pembeli kereta sambung bayar, kamu langsung tiada hak Macam saya kata tadi, balik kepada apa yang saya kata dari mula, agreement kamu, police report kamu, tong sampah masuk dalam. Sebenarnya tidak boleh digunakan langsung. Ya, pemilik mati kalau waris, kita panggil gentleman agreement lah. Ayah kamu sudah sign agreement dengan saya. Kalau anak tu, oh ya betul lah, ayah sudah sign. Kalau dia kata dia gentleman, kalau dia tak gentleman, dia boleh kata saya tak kisah. Ini kereta waris, diwarisi saya. Saya tiada duit, saya nak juga kereta ni. Kamu perlu bagi dia ya. Ini ialah undang-undang negara, bukan undang-undang sendiri buat ya. Agreement sendiri buat, polis report pergi balai polis buat, tak boleh diterima disampuh di dalam tong sampah aja ya. Sorry ya kalau kamu tersentap ya. Ini memang kes reality ya. Okey. Kalau orang yang buat sambung bayar, selalu saya dapat lah, bolehkah kamu tukar nama tanpa owner tu ada di situ? Saya sudah suspek. Kenapa? Mesti ini kes sambung bayar. Memang tidak boleh. Tidak boleh dikautim ya. Memang tidak boleh. Jangan lupa sekarang ialah generasi apa ya? Tamprin Orang dah meninggal, nak cari mana untuk tukar nama Kalau nak tukar nama, itu kenapa JPJ tukar kepada sistem biometrik, kerana terlalu banyak sambung bayar. Kalau owner sudah meninggal, macam mana kamu nak tamprin pula? Dah lah kereta belum bayar, memang tak boleh tukar nama. Kalau sudah bayar habis, owner dah meninggal, dia punya cap jari nak pergi mana cari? Nak cari dengan siapa? Ya. Okey, nombor 5 sangat-sangat penting ya. Pemilik kereta tu jangan mati ya. Kalau mati tak ada cap jari untuk tukar nama. Sebelum kamu selalu sambung bayar, dia bukannya bayar 1 tahun, bukan 2 tahun, mungkin 5 tahun, 4, 5, 6. Masa tu jangan ada apa-apa ya, pemilik lama tu, pemilik di dalam kereta tu ya, saya kata. Okey. Nombor 6 untuk pembeli kereta tu, macam saya kata tadi, serupa dengan penjual, pembeli pun sama. Kamu diistilahkan kamu pembeli. Di mana kamu punya bukti selain daripada agreement buat sendiri?
Bukti paling penting sekali di mana? Di geran kamu. Di geran kamu masih owner lama lah sebenarnya, katalah dah beli So kalau nak tukar nama memang tak boleh. Nak cari dia, sering saya dengar masalah ni, penjual tu tidak mahu bekerjasama, dia sudah cuci tangan. Kita kata kalau bisa kata dah cuci tangan dah, dia tak ada insentif untuk ikut kamu untuk pergi tukar nama. Kadang-kadang dia sudah pergi sudah berhijrah pergi lain negara. Dia kata saya tak boleh buat apa-apa, saya dah tinggal di negara Arab, kamu nak bayar tiket saya. Lagipun sebenarnya dia takkan cerita macam tu. Dia kata tak akan tolong. Selalu saya ada dengar, selalu dia tanya saya, boleh ke tukar nama tanpa pemilik? Balik-balik cap jari di mana? Cap jari macam mana nak cari? Potong jari dia ke? Tak boleh kan? Itu pasal jangan buat skim sambung bayar, memang menyalahi undang-undang. Ada sebabnya, ya. So tukar nama memang tidak boleh. Walaupun dia masih hidup lagi, dia mungkin tak nak ikut kamu tak dapat cari dia, ya. Dia kata saya tak kisah dah, saya dah jual kepada kamu, ataupun dia langsung tak mau. Ada banyak begitu orang begitu, ya. Dia katalah dah gentleman agreement, bila dah habis bayar, sebenarnya kamu nak jual kereta tu macam mana? Dia tak nak biometrik kepada kamu, maksudnya kereta bukan kamu punya. Kamu pakailah sampai kereta rosak, nak jual sampai saja, sambung bayar kepada lain orang pula. Terpulanglah kepada kamu, ya. Kalau lah dia kata okey, cuma satu cara untuk jual saja, jual sambung bayar kepada lain orang pula. Itu pun kalau boleh dijual, ya. Okey, nombor 8. Saya kena cepat sikit dah nak habis. Okey, nombor 8, untuk pembeli kereta. Kereta kamu accident, siapa jadi? Pampasan pergi kepada kamu yang susah payah nak bayar installment tu ke? Bukan, dia balik-balik kepada nama di atas geran. Ini soalan daripada Tuan Renggataro Jagannathan. Kenapa peguam masih buat agreement? Kenapa? Sangat bagus punya soalan. Kerana duit. Kamu buat agreement dia, kamu ada bayar dia duit tak? Semua kerana duit. Dia tak kisah nama dia, dia buat aja. Kamu boleh komplain kepada dia. Ini kita kata peguam yang tak ada moral. Dia nak buat duit saja. Tak perlu percaya kata saya. Pergi Google skim sambung bayar, pergi cek sendiri. Memang tidak boleh, ya. Nombor 1, sudah menyalahi undang-undang. Pembeli dan penjual boleh disud oleh pihak bank kalau dia orang nak lah. Bagi dia orang, dia tak kisah, dia selalu tak lah. Tapi ada peraturan di dalam undang-undang negara tentang ini, ya. Ini saya bukan cakap kosong, bukan kerana saya Yuska saya cakap jangan beli. Ini ialah kebaikan semua. Cek sendirilah fakta-fakta ni, ya. Okey, ini soalan balik kepada Tuan Mamat. Tapi ada juga Yuska yang buat sambungan and then the payment terlalu besar. Itu bukan Yuska, tuan. Itu orang yang ingat dia Yuska. Kalau kamu pergi, sebenarnya kita ada persatuan. Saya sebahagian daripada persatuan pembeli dan penjual kereta Selangor dan KL. Orang-orang yang buat skim begini tidak akan dapat masuk kepada persatuan yang official lah. Kalau kamu benar-benar buat bisnes, kamu tidak akan terjerumus dalam bisnes sambung bayar, kerana dia punya belakang punya kepala sakit sangat banyak, ya. Kita tidak akan buat. Saya tahu di Facebook ada banyak, di mana lagi, di WhatsApp mungkin dia kata banyaknya kereta, apa kereta kamu nak pun ada. Jangan buat. Jangan, kerana orang ada di Facebook tak maksudnya dia boleh buat, dia tak boleh buat. Sama-sama Tuan Jagannathan, ya. Untuk lawyer tu memang tidak boleh buat. Dia nak duit kamu saja. Dia bukan nak wang kecil, ya. Dia wang besar, ya. Kerana orang yang buat agreement ni memang tiada duit. So kamu kalau nak sue lawyer tu, kamu mana ada duit nak sue dia? Mungkin kalau kamu nak tahu berapa kos untuk sue satu lawyer, paling kurang starting sudah 5,000. Manalah ada duit nak sue dia, ya. Lawyer, kenapa kamu buat agreement ni? Saya nak sue kamu. Cubalah keluar 5,000 dulu sebelum kamu boleh cerita. So orang yang buat ni mana ada duit nak sue dia? So tak ada lah. Okey, buatlah kamu punya research sendiri. Jangan percaya saya. Buatlah kamu punya research, ya.
Walaupun saya use car, saya cuma boleh beritahu informasi. Masih banyak orang di luar kerana dia nampak banyak-banyak advertisement di Facebook, banyak di WhatsApp, di WeChat, dia kata mestilah boleh. Sebenarnya tak boleh. Saya memang sudah cuba bagi ilmu kepada orang ramai dah lama dah, tapi masih banyak orang yang tak percaya. Tidak apa, saya akan sambungkan ajaran tentang sambung bayar ya. Okey, saya sambung lagi tentang insurans. Apa jadi kalau insurans pembeli, risiko untuk pembeli ialah insurans pampasan semua pergi kepada penjual. Kamu bayarlah, kamu punya insurans bersusah payah bayar, akhirnya masih pergi kepada penjual. Ya. Poin nombor 9 untuk pembeli, kamu boleh dituduh curi kereta itu ya. Balik kepada geran. Nama siapa geran tu ya. Kalau orang itu kata, saya tak syok lah, saya nak balik kereta. Dia cuma senang aja. Dia pergi buat report, kereta saya dicuri. Bila dia cari balik, saya ada agreement ni. Tak ada. Nama tu siapa punya? Masih penjual lama tu. Kamulah curi kereta tu. So, risiko kepada pembeli ialah mungkin dia akan tuduh kamu curi kereta dia. Walaupun kamu ada agreement banyak-banyak ni, yang boleh buang di sampah. Dia masih boleh tuduh kamu untuk curi kereta ya. Tiada guna agreement tu. Yang penting dokumen kita panggil official, dokumen rasmi tukar nama siapa pemunya kereta yang betul ialah dalam geran. Itu sahaja. Lain daripada tu memang tidak boleh guna di mahkamah. Tiada orang hakim akan ketahui agreement apa. Dia kata agreement apa ni, police report apa ni, geran nama siapa. End of story ya. Habis cerita kamu. Tengok geran dah habis cerita dah. Tak payah boleh buat sebanyak-banyak. Tak payah cerita banyak-banyak. Dia dah jual kepada saya, kita dah sign agreement. Semua itu tidak boleh diguna ya. Okey, tadi saya kata nombor 9 ialah pembeli kereta mungkin dituduh ya. Kalau penjual kereta kamu gentleman, kamu tiada masalah ni. Saya tidak nafikan. Ada yang banyak yang kata dah habis bayar, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah, memang kamu benar. Saya congratulate kamu ya. Sangat nasib baik, semua sedang steady. Sangat bagus ya. Saya cuma beritahu kamu apakah risiko bakal diterima kalau ada masalah. Memang banyak ya. Okey, nombor 10 saya dah cakap banyak kali ialah agreement apa pun tidak boleh diguna. Sign agreement atas lawyer kata ni saya so and so Ali sudah jual kereta ni kepada. Kalau kamu tengok undang-undang negara ditulis sana section berapa-berapa, dia ada tulis, saya tak hafal lah apa yang dicakap di dalam agreement tu. Dia ada ceritakan kamu sebagai orang yang pinjam loan kereta ini tidak berhak untuk memberi si hijau ni untuk sambung bayar loan ini ya. So seperti saya beli kereta di luar, saya akan panggil penjual kereta, dapatkan satu surat authorize saya untuk settle kereta ini. Tiada orang boleh bayar installment dia melain daripada pemilik asal. Termasuk juga pembeli kereta seperti saya. So saya nak beli kereta dia, saya perlu satu surat rasmi daripada dia. Kamu kata kamu sudah jual kereta ni kepada saya. Okey, bagi satu surat authorize untuk saya settle ya, bukan untuk saya sambung bayar. Kamu kena faham dia punya perbezaan ya. Saya beli, saya akan settle loan dia. Dia bagi saya permission untuk settle, bukan untuk sambung bayar. Bayar habis ya. Itulah perbezaannya ya. Okey, ini Tuan Soren daripada jual. Kalau kita langgar orang, siapa yang kena samang, yang bawa tuan punya kereta? Selalunya kalau kamu pembeli kereta sambung bayar, kalau kamu lari, dia akan trace balik siapa pemilik dia. Bayangkan kalau kamu tak buat report polis, kalau kamu lari, dia akan trace balik siapa pemilik kereta di dalam geran. Yang kena saman tu orang dalam geran, melainkan pembeli kereta pergi sendiri, pergi buat report lah. Dan maksudnya pembeli kereta skim sambung bayar akan kena. Tapi kalau orang tu kata saya tak kisah, saya lari lah, langgar lari lah, siapa kena geran lah, dia trace geran. Itulah maksud saya, itu risiko kepada penjual kereta sambung bayar ya. Saya harap dapat jawabkan soalan Tuan Zul ya.
Kalau kamu buat report, kamu lah kena. Kalau kamu tak buat report, pemilik yang dalam geran yang kena. Ya, itulah jawapan saya. Okey, tadi saya dah habiskan 10 risiko skim sambung bayar. Daripada risiko kepada penjual 4, risiko kepada pembeli 6. Ya, saya repeat. Ya. Nombor 1 paling sebelum nombor 1 paling penting sekali saya dah ceritakan, sambung bayar di dalam istilah undang-undang negara untuk jual beli kereta ialah tidak sah. Tidak boleh membuat bagian. Sama-sama Tuan Zul, ya. Okey, poin nombor 1 ialah penjual kereta ialah kalau kereta tu terbabit kepada kes jenayah, pencuri, merompak, melanggar orang, terbabit kepada kes jenayah, polis akan trace balik siapakah nama pemilik kereta ni, nombor plate ni di dalam geran. Penjual akan kena. Kalau kes sangat besar, ya, menyeluduk dada ke apa, siapa dia akan trace pemilik kereta dalam geran. Kalau kamu buat jenayah, takkan kamu kata, oh saya yang buat. Ya, dia akan trace balik. Lari dulu, pemilik kereta tu lah yang kena, ya. Nombor 2, untuk penjual kereta kena saman, siapa yang akan kena? Dalam geran. Balik-balik geran, ya. Saya akan sudah kata balik-balik geran. Kenapa skim sambung bayar tak boleh? Tiada tukar nama. Sangat penting tu. Pemilik official rasmi siapa? Dalam geran. Itulah rasmi. Tak kisah agreement di luar, itu tidak boleh diguna, ya. Sama-sama semua nama kamu, ya. Kena blok, buatlah sambung bayar. Kereta kamu lain nak jual ke, semua kena blok juga, ya. Nombor 3, risiko pembeli sambung bayar tidak bayar ansuran sangat tinggi, kerana kebanyakan orang, bukan semua, kebanyakan orang yang buat skim sambung bayar ialah orang yang tidak mampu untuk bayar. So kamu bayar, bagi dia bayar, nanti kamu punya kereta memang kamu nak sambung bayar, tapi tinggi kemungkinan dia tidak dapat sambung bayar. Dia tak akan dapat habis bayar ansuran kamu. Dia rekod dia memang tidak begitu bagus, ya. Nombor 4, untuk penjual kereta, kita panggil jual atas jual. Kamu sign agreement dengan si Ali untuk sambung bayar, si Ali sign kepada Ahmad kepada Khairul kalau kamu tiba-tiba kamu dapat surat daripada bank kata kamu sudah tak bayar, kamu cari balik nombor 1 punya orang, Tuan Ali. Tuan Ali kata saya dah jual kereta, kamu cek sampai kamu tak tahu mana kereta tu, di Thailand ke, Cambodia ke, kamu tidak tahu di mana kereta tu. Kita panggil jual atas jual, ya. Kamu kata dah selamat, dah jual, dia sign agreement, dia mungkin tidak sign pun. Kebanyakan kes dia sambung bayar, ambillah kereta ni, bayar saya 2,000, dia sudah belak. Kamu cuba cari dia, mungkin dia sudah hilangkan diri, saya tidak tahu. Ya, ini kes-kes yang pernah terjadi, ya. So itu pasal kenapa kerajaan tak beri orang ramai untuk buat skim sambung bayar. Okey, kita pergi ke bab tentang risiko kepada pembeli pula. Nombor 1, pemilik kereta mati, kereta yang kamu kata sudah beli itu akan pergi ke waris. Kalau mereka gentleman, dia kata okey, ayah dah sign agreement dengan kamu, dia bagi kamu kereta, kata okey, kamu sudah bayar, tak apa, kamu sambunglah bayar, tak apa, ya. Kalau dia tak gentleman, dia perlukan wang, dia kata ini kereta ayah dah waris dengan saya tak kisah agreement tu, kamu pun perlu bagi balik, ya, untuk pembeli. Ya, ini ialah undang-undang negara, ya, jual beli kereta. Nombor 6, bila dah habis, dah susah payah 5 tahun habis bayar kereta tu, pemilik lama kalau tak dapat jumpa, dia sudah berhijrah ke negara-negara tak tahu mana, dia kata saya tak nak balik, tak dapat dihubungi, kereta kamu itu tidak boleh dijual kerana kamu cuma boleh jual sambung bayar. Balik-balik sambung bayar, ya. Kalau tak dapat officially, tak ada Yuska akan terima. Yang betul lah, yang betul tak akan terima kereta ni kerana kereta bukan nama atas nama kamu. Kalau kedai seperti kita tengok siapa bukan pemilik. Kamu bukan pemilik, saya nak cakap dengan pemilik kerana saya perlu jari dia. Saya perlu dia punya cap jari untuk tukar nama. Kalau kamu bukan pemilik kereta, kita Yuska tidak akan deal dengan orang yang bukan thumbprint. Ini bukan di dalam geran, kita tidak akan hubungi orang yang bukan dalam tu. Okey. Nombor 7, macam saya kata tadi, kerana kamu tidak tukar nama, kereta itu tidak boleh dijual kepada orang lain. Kamu pegang kereta itu sampai matilah, sampai dia rosak. Melainkan sudah bayar habis, dia benarkan kamu tukar nama baru boleh, ya.
Nombor 8, kalau aksiden apa-apa jadi, tuntutan tu akan dibayar balik kepada penjual. Sama, dah susah-susah bayar banyak wang tu, dapat balik ialah penjual. Ya, tak boleh komplain. Ini undang-undang. Balik-balik geran, nama insurans nama siapa? Nama dia. Kamu beli insurans atas nama sendiri? Bukan. Penjual dia, nama dia. Nombor 9, untuk pembeli, kamu ada risiko dituduh curi kereta dia. Balik kepada nama geran tu, ya. Dia kata, oh saya nak, mungkin kadang-kadang dia guna taktik ni, ya. Dia kata, oh saya perlukan kereta dia balik. Saya report hilanglah kereta tu. So bila pihak polis trace kereta tu, dia dapati di atas tangan kamu. Kata, abang polis, saya agreement untuk beli kereta ni dah. Nama kamu ada di dalam geran ke? Tak ada tu. Tu lah, dah habis cerita je. Jangan bagi dia tengok ini, dia tak kisah dia. Kereta tu akan dimasuk kepada lock up. Kita pernah dikena, ya. Banyak kes penipuan kita pun kena saya dah lupa kes dia macam mana, tapi bukan sama bayar punya kes. Itu kes penipuan. So nombor 1, apa yang jadi ialah pihak polis akan ambil kereta itu masuk kepada lock up dalam stesen balai polis. Dia akan cari kamu lah, kamu yang curi kereta tu. Ya, ini tuan soalan, ini statement daripada Tuan Saman Aziz, Tuan Aziz, ya. Kalau yang sama bayar berjaya, tak apa, ya. Ada kes kereta main pas-pas. Ya, itulah poin saya nombor 4 tadi, ya. Jual atas jual. Dia pas, tak tahu sampai negara mana pun. Mungkin sudah sampai ke Burma pun. Pas lah. Kamu nak trace balik susah nak trace. Itu untuk penjual, ya. Okey, nombor 10 poin dia ialah ingat surat perjanjian yang selalunya website ataupun Facebook site, WeChat, WhatsApp kata, oh jangan takut tentang sambung bayar, ada agreement, ada report polis. Walaupun ada dua nama yang sangat-sangat kita hormati, peguam dengan polis, kedua-dua agreement ini tidak boleh digunakan di mahkamah, ya. Macam saya kata tadi, report polis, ya, kerja pihak polis di dalam stesen ni untuk ambil report kamu. Dia tidak kata agreement itu, dia tidak kata report itu boleh digunakan di mahkamah. Sekarang saya beritahu kamu, report itu memang tidak boleh digunakan, ya. Agreement lawyer, ya, dia ada nama lawyer, ya, ada nama aja. Agreement itu tidak boleh digunakan di mahkamah, ya. Mungkin diketahui oleh hakim, itu aja. Apa agreement ni? Bos, suka-suka kamu buat agreement, ya. So di dalam JPJ punya nama asli tu kamu tak respect lah. Okey. Apakah dokumen official rasmi untuk tukar nama? Siapa pemilik asal di dalam geran, bukan di dalam agreement. Itu yang paling penting sekali. Asalkan nama kamu tiada di dalam geran itu, kereta itu bukan kamu punya. Sama, kalau apa-apa jadi kepada penjual, semua balik kepada geran. Dokumen yang paling penting di dalam skim sambung bayar, geran. Mesti mau tukar nama. Kalau boleh tukar nama, bukan skim sambung bayar lagi, ya. Itulah maksud saya, ya. Okey, harap informasi saya hari ini bermanfaat. Saya dah bertahun-tahun dah bagi informasi ini. Masih banyak yang kata nak cari jalan senang, harga kereta Yuska ambil rendah, senanglah pas bagi member untuk sambung bayar lah. Kalau kamu faham risiko tu tak apa, ya. Jangan sudah kena, kenapa tak ada orang beritahu saya. Sudah banyak informasi di luar sana. Di sini saya pun cubalah beritahu orang yang tidak tahu tentang risiko-risiko sambung bayar, ya. Okey, sebenarnya hari ini sesi saya dah lebih panjang 10 minit. Tak apa, saya gemar topik ini kerana senang saya cerita. Dah 4 tahun saya ceritakan ini. Okey, sesi saya seterusnya ialah Jumaat akan datang pukul 9. Masa tu saya ada peraduannya, boleh menang Samurai Beat yang saya tengah jual sekarang. Nanti saya fikirkan apakah peraduan yang saya boleh buat untuk kamu menangi ini. Nanti kita ceritakanlah. So Jumaat depan beritahu kawan-kawan, sanak saudara, beritahu dia orang ada peraduan, ada barang boleh dimenangi,
Nanti kita akan bagi itu lip tu yang sangat garang letak atas kereta, sangat cantik tu. Okey, jika ada apa-apa komen, ada apa soalan, ada apa-apa yang boleh perbaikan sesi live saya ni, boleh komen di bawah sini. Jika anda nak saya jawabkan apa-apa soalan selepas ini pun boleh letak di komen, saya akan baca, saya akan jawabkan kalau saya tahu jawapan dia lah ya. Okey, sehingga sesi Jumaat depan kita bersua lagi ya. Bye bye.